daripada segi ekonomi dan juga environment. Sebab bila dua ni, sebab nampak tak, dia ada, at the end of the day, dia akan ada satu part yang dia berkesinambungan kat sini. So, contoh bila you improve your economy dan juga you improve environment you, dalam masa yang sama, you are improving your society. Macam tu. So sini dia nak kata action yang sebenarnya kita boleh ambil dalam connections yang dirangka. Maknanya kat sini. Maknanya connection yang ada lah. Connection yang ada antara satu aspek to another aspect. Okay, next. For example, okay, kita tengok daripada example ni lah. Macam mana sustainable sustainable dia related dengan links of the aspect. Okay, so example, do the jobs available match the skill of the available workforce? Okay, so soalan dia lah in Melayu, pekerjaan availability of pekerjaan sekarang, adakah dia match ataupun equivalent, sama tak dengan availability of the workforce dalam kalangan community tu. So dekat sini, dia related under aspect of economy dan education. Education di bawah social, iaitu society kat sini. So dia relate dua ni sebenarnya, So dekat sini, persoalan dia about related sustainability, supposedly jobs yang available sekarang adalah related dengan workforce yang sedia ada dalam kalangan community tu. Dan macam mana kita nak wujudkan availability of the workforce tu adalah based on education. Education which is and the aspect of the social lah, education. Contohnya, kalau sekarang kan, you can say, okay, kalau dulu kita tak ada kepakaran dalam segi bidang doktor, betul tak? So we tend to banyakkan it's not syllabus lah, but we can say it's syllabus, education system yang berfokus kepada majoring in doctorate. So supaya komuniti kita ramai yang ada pengetahuan dalam bidang medical. So daripada bidang medical, dia orang boleh bekerja sebagai doktor, betul tak? Akan wujudlah peluang, akan penuh lah, maknanya doktor tu akan ada wujud. Ramai akan jadi doktor, macam tu. So dekat situ dia relate daripada society, dia akan jadi jobs. So bila masuk jobs, dia masuk pula dari segi aspek ekonomi. Dia akan menyumbang. So bila ramai doktor, maknanya ramai memenuhi permintaan pekerjaan tu, pekerjaan kita ada, so ekonomi kita berjalan. Macam tu. Nampak kan? So dan benda tu akan dikira sebagai sustainable development dalam konteks community. Nampak tak? Sebab community kita maknanya mampan. Semua ada kerja. Tak adalah yang menganggur ke macam tu. So that's how diorang related society dengan ekonomi dan mereka lihat dari segi sustainable development tu. Faham kan? Okay, so dekat sini they just explain the three parts adalah sebenarnya link, dan benda ni lah sebenarnya a key untuk kita faham understanding sustainability ni. Sebab sustainability ni dia is more than just quality of life. Dia tak adalah sebenarnya satu hala je, tak ada. Dia sebenarnya dia banyak cabang macam tu. Dia bukan satu je. So dekat sini dia just explain lah sebenarnya a better picture of sustainable community ataupun yang lain pun sebenarnya dia related with one another. Nampak tak? Partial connected circles. Alright, so next. Better view of sustainable community. Yang tadi itulah basically yang ni yang basically we can say like coexist of the three circles. Contohnya, kalau yang tadi kita nampak dia like circle kan. Maknanya one thing akan related to another. Contohnya yang ni akan related dengan yang ni kan. So dekat sini. Yang ni akan kat sini. Lepas tu barulah ada persamaan antara tiga-tiga kat sini kan. Kalau yang ni pula, dalam environment akan ada society dan akan relate dengan ekonomi. Dia memang akan relate. Yang ni pandangan yang lagi maknanya better lah. Dia coexist. Contoh nanti kita tengok. Okay. So kalau dekat sini as the figure illustrate, dia kata kan, economy entirely, dia kata dia memang akan interact dengan human, dan juga human tu society lah, dan juga environment.
Sebabnya, contoh contoh macam tak ada idea sekarang nak bagi. Tapi from tadi pun you boleh nampakkan the interaction. Ini just gambaran yang lagi jelas lah. Maknanya, dia bukanlah sekadar infografik yang ni je kita boleh guna. Tapi yang ni pun kita boleh guna. Yang ni. Maknanya, dia join. Dia related. Dia akan sentiasa saling related to one another. Ekonomi pun boleh relate dengan environment. It's just like a better view je lah sebenarnya yang ni. Yang dia nak explain. Okay. Ni sama je about sustainability. Sustainability dia kata requires managing all households. Basically, semua aspek dalam rumah tangga. It's not households. Households ni is not like rumah tangga sebenarnya. Tapi macam dalam community life aspect you lah. Macam mana you manage all that stuff. That's how kita kaji your well-being, your sustainability development dalam community. Yang ni key question under the resources pula. Nampak tak resources? Resources ni dia more to relate dengan environment. Dia akan relate environment. Environment, ekonomi. Dia banyak lah resources ni. Social pun dia boleh relate sebenarnya. Social resources. Sebab contohnya, kalau you tak gunakan resources you dengan bagus, environment you akan degrade. Lepas tu ekonomi you pun akan mundur. Social you pun sama. Bila ekonomi you tak bagus, social you pun akan menurun. Social quality, life social quality kan? Itulah terms dia. Sebab contohnya kan, kalau contoh Okay, ada dah. Okay, macam ni kita nak relate dengan hubung kait gambar ni Okay, tengok Sebab tadi dia kata bila you tak boleh manage resource faster, nampak tak? Are we using the resource faster than it can be renewed? Are we enhancing the social and human capital upon which our community depends? Okay, so from sini, kalau you ingatlah circle tadi lukis. Okay, sini kan ekonomi, sini social, sini environment. Okay, contoh kita banyak potong pokok. So environment kita akan berkurang, betul tak? Dalam masa hadapan nanti. So dekat dalam in the life of the social well-being pula, bila maknanya environment bila dah banyak cut down trees, dia akan lead to apa? Climate change, betul tak? So social life you dalam in terms context of basically perhaps macam keselamatan macam tu kan, sustainable dalam society life you berkurang. Okay, dia akan relate based on economy pula. Although economy you meningkat, contohnya sebab yelah you banyak tebang pokok dah. Dalam in terms of income, contoh negara punya income ke apa, dia memang bagus in certain aspect, in certain view. Tapi when it comes to like a long terms, dia tak bagus. Sebab resources you dah deplete, dah habis. Sebab you dah overuse dekat sini, you dah overuse. So dia tak bagus. Macam tu, dapat tak? Dia related to one another. Dia sentiasa akan relate. Contoh kalau yang tadi pula kan, another relation yang I boleh cerita, contoh environment tadi, pokok. So environment you berkurang. Lepas tu ekonomi you tadi, ekonomi you in terms of income, dia memang akan naik. Tapi bila in terms of sustainability, sebab kita tengah bercakap about sustainability, cabaran in terms aspect of sustainable development, bukannya dari segi income ke, bukan dari segi kekayaan sebuah negara, bukan dari segi macam kekuatan sebuah negara, bukan. Dia pasal sustainability. So tapi instead of sustainability, you berkurang. Dia tak bagus. Sebab di mana dia boleh downgrade you punya ekonomi in terms of, contohnya kalau resources you you overuse. So in the long term, you dah tak banyak resources, betul tak? So dia tak sustainable, dia tak mampan, dia tak bagus. Dia tak lestari. So bila tak bagus dekat sini, you akan tend to social you pun akan berkurang, degrade. Kenapa? Sebab contoh bila ekonomi you, contoh negara mundur, social you mesti akan mundur juga. Why? When you related to economic and social, contoh you boleh nampak pun sekarang, ekonomi you mundur, negara kita kan, contohlah negara kita mundur kan, mata wang naik. So social, impact dia dekat social adalah inflasi. Harga barang naik ni. So that's the impact under the social punya aspect. Betul tak? So they related to one another. Tu another relation yang I boleh bagi. Yang ni first,
Yang ni second. Macam tu lah. Okay. Next. Sebab di sini pun is like just explain lah. Nampak tak? Issue sebenarnya dia akan related to all. Daripada small sampailah losing natural environment, lepas tu sampai job depend, sampailah kepada large metropolitan. Maknanya satu masalah dalam life, you akan bagi effect dekat another parts of life. Macam tu. Contoh daripada small rural towns boleh sama masalah besar dia ataupun give impact to the large metropolitan. Macam tu. Sebenarnya contoh dekat sini dia kata where crime, dia related to crime and poverty pula. Contohnya daripada small, contoh based on, okay, back to the education kan. Okay, contoh kat satu kampung ni je orang tak belajar, maknanya banyak pengangguran. Tapi pengangguran tu akan berluas sampai ke bandar. Macam tu. Ikan black tersebar. Macam tu. And benda tu akan effect to the economy balik, akan effect kepada environment, akan effect kepada social life. Bila tak banyak menganggur, orang tend to macam jadi pencuri ke, macam tu. Faham tak? So related to crime, related to social quality, social life social quality. Macam tu lah. Dia, so then at the end of the day, the conclusion yang kita boleh take adalah decreasing in the quality of life. Decreasing. Macam tu. Bila one thing related to another, dia akan adalah part of bila kita dah lack in the certain part, dia akan mesti akan lack to the another part tu. Dia akan bagi effect negatif lah. So the conclusion adalah akan menyumbang kepada kualiti hidup yang berkurang lah, maknanya yang tak bagus. Decrease. Jangan degrade. Okay. Right, next. This is indicator lah, indicator. Indicator yang dinilai lah. Right, definition. Banyak juga Right, so the definition of the sustainability ni, all definition have to do with living within limits. Maknanya dalam kehidupan sentiasa ada limits. Understanding internet connection, maknanya hubung kait antara ekonomi, society dan environment. Dan juga equitable distribution, maknanya equitable ni pembagian sama rata, pembagian yang mampan sama rata dalam konteks sumber alam dan juga opportunity. Opportunity we can say under education punya aspek. You faham kan macam mana opportunity peluang ni? Contoh peluang education, peluang education apa? Peluang belajar lah kan. Peluang belajar tu dia sama rata. Maknanya dekat urban dan juga rural area sama rata. Maknanya kita pun bagi orang daripada pengampungan untuk ada peluang untuk diorang belajar. Dekat bandar pun sama. Macam tu. So equitable distribution. Kalau in terms of sumber alam senang. You boleh nampak. Maknanya pembagian sumber alam yang sama rata. Orang ni boleh tebang pokok ni sama rata dengan orang yang duduk even dekat penempatan bandar. Macam tu. Tak adalah sebab just because of you bandar, you boleh tebang sukati banyak. No. Dia akan sentiasa sama rata. Dan penggunaan dia akan sentiasa sustainable. Dia tak akan mengacau penggunaan yang akan datang. Macam tu. So that's what we call it, equitable distribution. Next. Ni versus lah. From survivability dan juga sustainability. Alright, so sustainability is SA, tapi survivability is SU. Ni sustainability. Ni sustainability. Okay, next. Kau tengok yang ni tak silap I, dia kata, okay, okay, SU dia kata dekat sini, yang 3 point tadi yang kat atas tu, kita sentiasa kena you are always above some, okay, untuk survivability, okay, survive. You tahu kan survive tu maknanya survive. You survive. Macam mana dalam bahasa Melayu dia tak sampai. Okay, survivability ni cara you survive kan, satu aspek kan. Ni basically index macam mana you nak lihat. You nak lihat kan. Okay, survivability dalam tiga konteks tadi, you sentiasa kena ada di atas. Maknanya how you want to survive economically, you sentiasa kena ada satu resources yang you tak terlebih, you tak ada, you just ada seadanya. Macam tu. So untuk you survive, that's what we call it survivability. Apa beza dia dengan sustainability? Sustainability dekat sini dia kata
millennial view, nampak tak? Millennial view, things are getting better all the time. Maknanya dalam satu sebab sustainability dia berterusan. Penggunaan you hari ni, dia akan bagi efek dekat seterusnya, betul tak? Tapi survivability, penggunaan you hari ni adalah mencukupi untuk you survive pada masa itu. Macam tu. Untuk you survive. Sustainability, penggunaan you yang cukup waktu itu yang tak akan bagi efek kepada seterusnya. Sebab tu dia kata getting better all the time. Things are getting better. Millennial view yang getting better all the time. Maknanya kalau you sustainable, penggunaan you sustainable, you akan sustainable throughout, you akan consistent sustainable you. Maknanya getting better all the time. Sebab you takkan bagi effect to another part of your life. Contohnya, sustainable, you can, kita tengok satu. Ada dapat satu contoh. Kita tengok satu contoh daripada segi tabungan. You menabung. Daripada aspek of menabung. Kalau you sustainable, you sustain you punya tabungan, menabung you. Contoh kan, setiap hari you menabung 5%. 5%. You sustain. And duit you, makan you ada dalam contoh minggu tu RM5. You takkan, kalau you overuse, you dah kira-kira lah, you kira makan kan. You memang ada 5% ni cukup lah untuk you menabung. Menabung. 50 ni. Makan you tak makan yang have sangat. You makan yang elok untuk you survive. So, daripada RM5, RM4.5 kan. Yang ni adalah nilai sustainable you. Yang you takkan bagi effect to your another RM5 yang esoknya. Contoh, kalau you makan cukup RM5, you makan, macam mana nak cakap? Sustainability ni, kalau you overuse daripada nilai yang sepatutnya kan, you akan effect nilai yang seterusnya, nilai yang next. Nilai yang next, dari segi tabungan ni, contoh kan, you patutnya dah simpan 5%, betul tak? Dah tabungan 5% kan? Tapi sebab you tak simpan semalam, you dah guna RM5 penuh, maknanya on the next day, you terpaksa simpan RM1, betul tak? Total untuk 2 hari dah. 2 hari dah ni. Yang dah 2 hari. Sehari 5% kan? So nampak tak macam mana penggunaan you hari ini dia akan effect kepada hari esok. Today, tomorrow. Tapi in term of survivability, RM4.5 you ni adalah nilai paling atas dan cukup seadanya untuk you survive in the context of today ni. Kat sini. Macam tu. Sekadar ada. Sekadar cukup. Sebab tu dia kata kat sini, you are always above. You are always above. At all in time. Some thresholds at all point in time. You sentiasa akan seadanya je cukup. Okay, Fahaman? Alright, so next. Okay, ni the 3 dimension tadi lah. Economic approach. I just go through je lah sebab dah pukul 11. Dia dah kelas sampai sini. Yep. Ini just explain. Ini ecological approach ni related to economy, environment. And then social culture approach ada social life. Okay, ni 5 factor. Okay, ni 5 factors lah yang related to sustainable development. Poverty yang kita boleh lihat lah. Dan kita boleh kaji sustainable development ni, poverty, population, pollution, participation and policy market failure. Yang ni sentuh je lah. Tapi I rasa boleh relate bila you nampak lah one thing related to another kan. You boleh lihat. You boleh lihat dia akan bagi efek kepada population, poverty, pollution, policy maker. Sebab ni kan environment, social lah, ekonomi. Macam tu lah. Alright. Ni dia just like detailing lagi lah. Detailing ada like the 5 aspect tadi. Basically when you have that one idea, you boleh relate dengan another thing. Ni good governance ni. Okay, ni just like detail of under the good governance lah. Sebab tadi ada dia punya aspek tu kan. Macam mana kita nak dalam dari segi tu. Dari segi sudut good governance tu macam mana. Macam tu je lah.
Macam tu. Okay, daripada segi kita nak like good governance lah. Okay. So, okay, next details yang lain ni tak ada dah. Yang ni detailing of the aspect yang dalam aspek yang kita boleh lihat tadi, basically the details of the elements yang ada dalam tu. Yang ni kaitan, okay, yang ni okay, kaitan dengan those that basically under this chapter, pembangunan mampan ni dengan ekonomi hijau, the green economy. Sebab awal tadi kan that's the one of the first main core objectives yang kita kena capai. Okay, so dekat sini, macam mana kita nak tengok adalah macam mana dia boleh related to one another tu. Basically teknologi alam sekitar ni green economy lah, dia aplikasi dalam pembangunan mampan tu. Sebab contohnya when you nak reach sustainability, contoh in terms of resources and environment kan, you akan sentiasa akan move to more innovative teknologi yang green, teknologi yang sustainable. More to anak bos, more to teknologi yang mampan supaya you boleh capai your objective of sustainable development tu. Faham kan? So basically, you nak capai environment sustainable, you akan tend to adakan teknologi yang mesra alam, yang akan membantu untuk capai that objective of sustainable development. You faham kan? So, macam tu lah. Basically, that's how the concept lah. When you boleh relate the circle tadi, you boleh, at the end of the day, teknologi hijau ni, we can say it, tadi kan the chapter ni kan about cabaran kan. Teknologi alam sekitar, kita boleh kata satu cara untuk mengatasi pula. Macam tu. Mengatasi dan ataupun solusi. Solusi yang di mana bila kita dah nampak cabaran, kita akan sentiasa akan hadirkan solusi. Solusi untuk basically atasi the challenges lah macam tu. Okay. Ni objektif teknologi dah just like kecil lah. Yep. Ni pertumbuhan hijau macam tu. Dan terima kasih. Settle for the day. Alright. Kejap. Okay, so next about the proposal lah. Tersentuhlah sikit. Ada apa-apa ke ni? Okay. Ada kelas segaan pas ni. Tak apa. Kita sentuh sikit je proposal. Okay. Okay, untuk proposal tadi. Apa dah komen-komen tadi? Okay, untuk proposal, basically nama proposal kan. Okay, nama projek tu kena ada nama projek, kena ada penerangan nama projek, kenapa pilih nama projek ni. Okay, nama kumpulan pun kena ada penerangan. Basically, nanti kita akan redo balik nama yang, it's not nama yang better lah, nama yang okay lah. Sebab hari tu kalau korang masuk yang last class tu, Manis pun dah tengok like a few contoh lah, like macam mana diorang pilih nama projek tu. Nama projek tu kena ada like kesinambungan dengan tujuan projek you. Macam tu. Contohnya, I tak ingat lah, tapi dia macam, contoh kalau you letak Lestarikan, ni nama group ke nama kumpulan, nama projek lu Lestarikan. Okay, care tu kenapa? Lestarikan tu merujuk pada apa macam tu. Kalau nama kumpulan ni, nama kumpulan kita lah macam tu. Nama kumpulan. Kena ada penerangan juga. Yang tu je lah yang tengok. Ada lah a few of like kita punya contoh member kawan lain kan. Memang nice lah. Memang kreatif gila dia punya nama lah macam tu lah. So, nampak lah. Nanti juga suggest lah another names yang kalau korang ada suggestion, nanti just like drop in the group chat je. Okay, lepas tu kita tengok lah with your penerangan dan juga kreatif. Nama you kalau nak kreatif, yeah, it's okay to be like weird, pelik. Sebab as long as benda tu kreatif dah nampak, then it should be fine je. And related with our project lah. Alright, so next. Kena ikut turutan isu problem statement share je susunan je lah kan. Okay, susunan nanti susun balik. And then this is like minute mesyuarat kan. Tak ada apa dah. Okay, for the ni comment nanti ni boleh ambil data, have the data under the problem statement. So problem statement adakan just data. Just adakan data.
Lepas tu data ni basically kena ada lah related to tahun. Data maknanya rujukan, yes. Rujukan you kena ada. Lepas tu dan bilangan lah kan. Bilangan like your data lah. Data. Data. Okay, lepas tu indikator. Kena adakan juga indikator. Indikator apa yang kita nak guna dalam problem statement ni. Lepas tu kena pasti apa ni, target dan indikator. Betul lah. 2 atau 3 cukup. So objective should be like 2 or 3. Kena tambah lah. 2 or 3 nanti kita add. And then cadangan aktiviti. Cadangan aktiviti perjumpaan dengan pelajar. Nyatakan perjumpaan. Oh, okay. Faham. Bahan-bahan yang digunakan. Ni ada di cadangan aktiviti lah maknanya. Kena ada kan perjumpaan juga Nyatakan detailings of the perjumpaan kalau kita nak proposal, and then bahan-bahan yang digunakan untuk aktiviti. Basically detail lah. Macam mana buat kertas kerja macam tu lah. Kena buat like this proposal. And then minit mesyuarat. Kena ada satu video. Lain semua screenshot ataupun campurannya. Boleh je. Record lah anytime, every time kita buat like meeting talk for the proposal. Ada yang record ke, ada yang ni ke. Nanti just like bagi lebih, it should be no problem lah. Like untuk bukti pun kan. And screenshot. Okay, I think tu je. Sebab kita pun macam for this draft je kan hari tu. Like tak sempat lagi kan. So tak apa. Nanti whenever kita dah semua dah balik and then we meet. I think dah boleh go through all the process. Maknanya terus buat one whole paper work. Kalau one whole paper work sama-sama. Sebab it's easier sebenarnya macam tu. And untuk contoh nanti sebab biasa buat paper program je. Tapi I think boleh je ikut format tu under this like sebab this is like project kan. Sebab I dah nampak pun macam nak buat paper work ni pun. So tak apa, nanti jumpa nanti kita bincang like go through that lah deeper. Okay, alright, tu je for today class. Ambil kau apa je pencarai. Okay, so ada apa soalan tak? Tapi tu je lah for the chapter 3. Chapter 3 dan juga proposal. Dah pukul 11 pukul dah. Okay, so far so good tak? Stop sharing. Semua okay ke? Okay je kan? Nanti nota yang korang ambil tu share lah dalam group class. Just share kalau yang sebab ya kita go through lah ujung-ujung tadi tu kan. Yang ujung-ujung tu nanti rasanya doktor akan sentuh. Tapi yang ujung-ujung tu dia memang related dengan subtopik je. So nanti korang just like hantar nota yang korang dah buat je lah. Yang detail tadi kan. Yang untuk those yang tak dapat join sebab ada yang tak ada line ke apa. Tak apa je. Okay. That's all for today. Thank you semua. Kalau ada apa-apa soalan boleh je tanya nanti kat dalam group chat. Okay. Thank you korang. Thank you. Boleh je. Oh, so kena buka kamera lah? Boleh. Boleh juga like to be safe kan. Screenshot sekali. Dia tunjuk masa tak Tak ada So lah guys, kita tak ada dua tapi kat rumah lu. Korang buka kamera. Boleh tidur je. Tu jangan nampak je boleh tidur tu. Okay. Tutup sikit. Okay. Dah ke? Ke I yang nak screenshot kan? Semua dah buka ke? Sarah. Okay, 1, 2, 3. Kok dia gelap tiba-tiba? Kejap. Dah. I dah screenshot banyak dah. Alright, thank you. Faham kan? Ada apa-apa soalan tak? Okay, cun. Alright, thank you semua. Bye.